Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat tengah hari. Berita terkini seperti yang dijanjikan oleh Rafizi Ramli bahawa hari ini dia akan mendedahkan nama-nama jerum besar di dalam skandal kewangan kapal tempur milik TLDM. Telah diterbitkan di malaysiakini.com pada 22 Ogos 2022 pukul 12 tengah hari sebentar tadi. Tajuk berita, siapa jerum besar? Rafizi namakan isteri menteri. Berita penuh, selepas mengumumkan akan mendedahkan jerum besar di dalam kes kapal tempur pesisir atau LCS semalam, Rafizi Ramli hari ini menamakan seorang isteri kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Latif Ahmad. Latif ialah Timbalan Menteri Pertahanan bagi tempoh 2008 sehingga 2013. Dia meninggalkan UMNO selepas pilihan raya umum 2018 dan memilih bersatu. Dalam kenyataannya, sebentar tadi Rafizi mendakwa syarikat palsu yang menerima bayaran daripada projek LCS yang dimiliki oleh salah seorang isteri Latif. Katanya, perkara itu telah didedahkan dalam pengkalan data dokumen bocor Paradise Papers dan dalam laporan siasatan dalam projek LCS. Laporan keseluruhan siasatan dalaman itu tidak dikongsi dengan pihak media buat masa ini. Sementara itu, Rafizi berkata, dia berharap pendedahannya dapat menutup mulut UMNO dan Barisan Nasional daripada cuba menyalahkan pesara-pesara tentera laut apabila skandal ini meletup. Katanya, skandal sebesar ini tidak boleh berlaku tanpa ada dalang dari kalangan pimpinan UMNO yang membuat keputusan-keputusan besar pada ketika itu. Sedangkan pesara-pesara tentera laut hanya bersubahat melaksanakan penyelewengan, katanya. Pada ketika ini, Malaysia kini sedang cuba untuk mendapatkan penjelasan dan komen daripada isteri Latif dan juga daripada Latif sendiri. Nama istrinya tidak disebut buat masa ini sementara menunggu maklum balas daripadanya. Sekian berita, Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Komen anda amatlah dihargai. Kita nantikan bersama-sama siapakah lagi nama yang akan didedahkan oleh Rafizi Ramli dalam pendedahan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia ini. Siapakah nama seterusnya yang menjadi jerum besar yang dimaksudkan oleh Rafizi Ramli? Dan buat ketika ini, Rafizi telah menamakan seorang isteri menteri. Sekian berita, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau betul apa yang Najib buat, kali ini mungkin Mahathir berada dalam masalah besar. Mungkin bukan Mahathir sajalah. Mungkin orang-orang yang dianggap telah memfitnah Najib Razak dalam masalah besar. Mungkin Anwar dalam masalah besar. Paling bermasalah besar Rafizi. Sebab dialah yang telah bongkarkan kes-kes SRC1 MDB siap dengan bukti lagi. Kenapa saya kata begitu? Kalau memang betul Najib buat itu betul,
dan Najib tidak bersalah, setelah dia mengangkat sumpah kemarin semalam, sumpah laknat, Rafizi dalam bahaya besar. Sebab sumpah laknat itu akan melaknat Rafizi dan semua pemfitnah Najib Razak. Kalau sumpah itu benar, kalau ternyata terbukti Najib Razak tidak bersalah, dan kalau Allah Subhanahu wa taala memperkenankan sumpah tersebut. Tetapi on the other hand, natijahnya pun ada juga kesan buruk yang Rafizi pula Najib Razak kena tanggung jauh lebih besar azabnya kalau dia bersalah dan cuba melepaskan sumpah itu hanya semata-mata untuk melepaskan diri, menyatakan kepada orang ramai supaya bahwa dia tidak bersalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu dia bersalah, azabnya ya ampun besar sungguh. Bayangkan saja dia melepaskan sumpah laknat di masjid, di depan saksi-saksi, orang-orang beriman, orang-orang pandai-pandai, ustaz-ustaz mungkin ada, imam-imam mungkin ada, dan dia melafaz sumpah laknat itu. Dia bukan saja dia dilaknat, tetapi keluarganya juga, seluruh keturunannya pun mungkin boleh dilaknat. Yang paling teruk lagi tuan-tuan dan puan-puan, ialah apabila sudah meninggal mati nanti. Bila sudah mati nanti, waktu itulah baru tahu apa itu sebenarnya azab. Azab di dunia ini senang, kecil je tuan-tuan dan puan-puan. Itu tertanggung lagi, tak ada masalah, boleh ditanggung. Paling-paling nangis, masuk penjara, itu saja. Dan setelah mungkin 10, 20 tahun, 11 tahun dilepaskan semula, dibebaskan. Tapi azab di neraka tuan-tuan dan puan-puan, tiada siapa yang tahu apa perasaannya. Tapi yang pasti itu berlaku dengan paling teruk. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi semua orang dalam risiko sekarang. Semua orang dalam risiko. Semua orang dalam risiko menerima azab daripada sumpah laknat. Tetapi kedua-dua pihak dalam risiko yang besar. Rafizi pun berada dalam keadaan yang bahaya. Orang-orang semualah yang lain-lain lagi lah. Bukan hanya Rafizi, semualah. Sebab orang duk kata Rafizi itu raja fitnah. Tapi terbukti sekarang Rafizi tak pernah fitnah. Kenyataan memang betul bahawa mahkamah menyatakan bahawa Najib Razak bersalah. Jadi takkan mahkamah pun berada dalam bahaya juga. Takkan hakim pun berada dalam bahaya juga. Okey. Jadi yang paling bahaya adalah Najib sendiri. Apa pendapat kamu? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.